Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Ad-darsul khamis. Okay, tak apa. Ad-darsul khamis babu aqsamil kalam. Yata'arradu al-usuliyuna limabahitha lughawiyatin li'anna laha ta'alluqan bihadha al-'ilmi fa inna an-nusus asy-syar'iyyata hiya kalamun bi lughatil arab fahtaju li dhikri ba'di tilka al-mabahith kay yustafada minha fi fahmi an-nusus fa idza ulima hadha fa naqul al-lafzu huwa sautun mustamilun ala ba'd al-ahrufi. Baik. Pengajian kelima, bab pembahagian kalam. Jadi kata musannaf yata'arradu al-usuliyun limabahitha lughawiyah. Jadi para ulama usul yang menyentuh perbahasan bahasa li'anna laha ta'alluqan bihadzal ilmi, kerana perbahasan lughah ni dia ada kaitan dia dengan ilmu usul fiqh. Sebab apa? Fa inna nusus syar'iyyah ya kalamun bi lughatil arab. Kerana nas-nas syarak ia adalah kalam dengan bahasa Arab. Maka berhajat, yakni para usuliyun berhajat untuk menyebut beberapa perbincangan ba'da fahtaju li dhikri ba'di tilkal mabahis. Maka mereka berhajatlah untuk menyebut beberapa perbincangan ataupun perbahasan yang berkait dengan bahasa kay yustafada minha fi fahmin nusus, supaya dapat diambil faedah daripada perbahasan tersebut di dalam memahami nas-nas syarak. Jadi sebab itulah kita tengok para ulama usul dia bincangkan berkaitan dengan bahasa. Fa idza ulima hadza fa naqul, maka apabila diketahui apa yang disebut ni, maka kami kata al-lafzu huwa sautun mustamilun ala ba'dil ahruf. Jadi siapa yang dah mengaji nahwu, jadi mudahlah. Siapa dah mengaji nahwu, dia masuk sini perbahasan ni jadi mudah. Kan? Gitu juga siapa yang dah mengaji balaghah. Jadi kalau orang dah kuat dari segi ilmu nahwu dia, lepas tu balaghah dia, kemudian dia masuk ke dalam ilmu usul fiqh, cantik. Kalau dia boleh pula mantik, lagi cantik. Memang sangat-sangat membantulah. Tapi kalau dia hanya ada nahwu saja, jadi mungkin payah sikitlah nanti. Maknanya perlukan pencerahan yang lebih. Bukan bab-bab yang ada kaitan dengan mantik, lepas tu yang ada kaitan dengan balaghah, kan? Makna-makna lain selain daripada makna amar, dia ada makna hakiki dia, dan amar dia ada makna yang terkeluar daripada makna hakiki dia. Begitu juga nahi. Jadi semua tu dibincangkan dalam balaghah. Jadi siapa yang dah mengaji balaghah, dia masuk dalam ni, semua tu jadi mudah. Jadi kata musannaf as-sautu huwa al-lafzu huwa sautun mustamilun ala ba'dil huruf. Jadi lafaz itu adalah saut, suara. Lafaz itu adalah suara yang mengandungi beberapa huruf. Itu lafaz. Sama ada lafaz tu muhmal ataupun musta'mal. Jadi kita akan tengok, dia akan sebut bawah nanti lafaz terbagi kepada dua, musta'mal dengan muhmal. Kemudian kata dia wasautu huwa ma yusma'. Dan saut pula, apa maksud saut? Saut ialah apa yang didengari. Itu saut, suara. Wal ahruf, dan huruf. Jadi dia nak terang ni, semua ni membawa kepada kefahaman lafaz.
Sebab dia kata ta'rif lafaz. Jadi kalau kita mengaji dalam mantik pun adanya al-lafzu tu disebut sebagai al-mu'arraf. Dalam mantik al-lafzu disebut sebagai al-mu'arraf. Sautun mustamilun ala ba'dil ahruf, itu dikenali sebagai ta'rif ataupun qaulun qaul syarih kan. Jadi sautun mustamilun ala ba'dil huruf. Jadi dalam ta'rif tu disebut perkataan saut dan disebut perkataan ahruf. Jadi dia nak terangkanlah apa itu saut. Saut ialah ma yusma', apa yang didengar, dan wal ahruf ialah huruful hija'. Maksud di sini adalah huruful hija' al mabdu'ah bil hamzati wal muntahiyah bil ya. Huruf hija' huruf di sini ada huruf-huruf hija', huruf hijaiyah yang dimulai dengan hamzah dan dimulai dengan ya. Itulah dimulai dengan hamzah, dimulai akhiri dengan ya. Ada ni tak ada masuk ke? Kau ada dengan Iqbal? Okey. Okey. Fa idza nataqta bi kalimati Zaid. Dia kata apabila kamu tuturkan kalimah Zaid, fa hadza sautun, maka itu adalah saut. Jadi bila kita tuturkan maka adanya suara. Itu adalah disebut sebagai saut. Li'annahu masmu'. Kerana ia ada didengari, bil udhuni, didengari dengan wasitah telinga. Wa huwa lafzun aidan, dan kalimah Zaid itu juga adalah lafaz. Dan dia juga adalah lafaz. Kerana apa? Li'annahu mustamilun ala ba'dil ahruf. Kerana kalimah Zaid itu mengandungi beberapa huruf hijaiyah, wahya zai wal ya wad dal, iaitu huruf zai, ya dan juga dal. Jadi kalimah Zaid itu apabila kita tuturkan, dia kata dia disebut sebagai saut, dan dalam masa yang sama disebut juga sebagai lafaz. Disebut juga sebagai lafaz. Was-sautu a'ammu minal lafzi. Dan saut dia lebih umum daripada lafaz. Sebab apa? Li'anna sautat tabli wa harakatal mirwahah wa waqa'al qadami 'alal ardi kullaha aswatun. Sebab suara gendang kan, tabl. Suara gendang. Tak silap nak gendang. Lepas tu pergerakan kipas dan juga hentakan kaki di atas bumi, semua itu dipanggil sebagai aswat. Semua itu disebut sebagai aswat, walaysat alfazan. Dan semua itu disebut saut tapi bukan lafaz. Sebab apa bukan lafaz? Li khuluwiha minal ahrufi, kerana kosongnya semua tadi itu harakah al-mirwahah, sautut tabl, waqa'ul qadam, semua tu tak ada huruf, hanya ada saut sahaja. Dia hanya sesuatu yang didengar, sesuatu yang didengar sahaja. Jadi tidak ada huruf padanya, maka tidak disebut sebagai lafaz. Maka lafaz tu lebih umum berbanding dengan saut tu lebih umum berbanding dengan lafaz. Jadi maksud lafaz itu dia saut, sesuatu yang didengar, dan sesuatu yang didengar tu mengandungi huruf-huruf hijaiyah. Jadi daripada situ kita fahamlah apa maksudlah lafaz. Mari lagi lebih jelas mu'arraf tu kepada kita, apa yang nak didefinisikan tu kepada kita, dengan bila kita mengetahui maksud saut dan juga maksud ahruf. Summal lafzu yanqasimu ila qismaini. Kemudian lafaz terbahagi kepada dua. Lafzun musta'mal, boleh juga baca lafzin musta'malin pun boleh. Alal badal, lafzun musta'mal pun boleh. Summal lafzu yanqasimu ila qismaini. Lafzun musta'malun wa huwa ma dalla ala ma'nan mislu Zaid.
Lafaz terbagi kepada dua. Yang pertama lafaz musta'mal, lawan dia bawah tu walafzun muhmalun, dan lafaz muhmal. Cuma sebelum disebut kisim yang kedua, dia sebut dulu ta'arif musta'mal. Ni orang panggil apa ni? Orang panggil jumlah mu'taridah. Kan? Orang panggil jumlah mu'taridah. Jadi sebelum habis satu perkataan tu, tak selesai lagi, tapi dia sebut dulu benda lain sebab ada kaitan dengan apa yang disebut. Barulah dia sebut contohnya disebut mubtada, khabar tak ada lagi. Tapi dia nak terang dulu apa makna mubtada. Jadi dia datangkan satu jumlah selepas mubtada tu, lepas tu buat datangkan khabar. Jadi jumlah tu dinamakan jumlah mu'taridah la mahalla laha min al-i'rab. Jadi kat sini pun macam tulah, summal lafzu yanqasimu ila qismaini. Lepas tu sebut lafaz musta'mal, tak habis lagi, yang satu lagi dia tak ada nak sebut lafaz muhmal lagi, dia ta'rifkan dulu apa itu lafaz musta'mal, iaitu ma dalla ala ma'nan, iaitu lafaz yang menunjuk atas makna. Jadi lafaz tu dia menunjukkan ke atas makna. Contoh dia Zaid. Yang kedua lafaz muhmal, ma la yadullu ala ma'nan mislu daiz, yakni maklub Zaid. Lafaz muhmal iaitu lafaz yang tidak menunjukkan atas makna. Maknanya lafaz ada tapi tak ada makna. Dia tak menunjukkan pada apa-apa makna. Daiz, apa makna dia tak ada. Jadi perbincangan kita pada lafaz musta'mal lah. Lafaz, cuma kita mengaji lafaz terbagi pada dua, muhmal dan musta'mal, tapi perbincangan kita adalah lafaz musta'mal. Wal lafzul musta'mal imma an yakuna mufradan wa imma an yakuna murakkaban. Kemudian lafaz musta'mal pula, lafaz terbahagi kepada dua, musta'mal dan juga muhmal. Lepas tu muhmal kita tak bincang dah, kita fokus kepada musta'mal. Musta'mal tu pula terbahagi kepada dua, sama ada mufrad atau murakkab. Wal lafzul musta'mal imma an yakuna mufradan wa imma an yakuna murakkaban. Jadi lafaz musta'mal tu sama ada ianya mufrad, iaitu lafaz tunggal, wa imma an yakuna murakkaban, ataupun lafaz musta'mal itu lafaz yang tersusun. Tersusun daripada sekurang-kurangnya dua lafaz, dua kalimat. Okey, kita tengok dulu apa makna lafaz mufrad dan apa makna lafaz musta'mal. Wal mufradu huwa ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Mufrad adalah lafaz mufrad adalah lafaz yang juzuk lafaz tersebut tidak menunjuk ke atas juzuk makna. Juzuk lafaz tersebut tidak menunjukkan ke atas juzuk makna. Okey, kita tengok dulu huraian dia. Kazaidin, dia bagi contoh yang sama seperti lafaz Zaid. Seperti lafaz Zaid. Jadi juzuk lafaz Zaid apa? Fa inna ajza'ahu wa hiya az-zai wal ya wal dal la tadullu ala ba'di zaidin. Jadi juzuk dia ada tiga lah. Juzuk Zaid tu, Zaid, ya dan juga dal. Jadi juzuk tu tidak menunjuk kepada sebahagian Zaid. Jadi Zaid merujuk kepada nama bagi syakhs muayyan. Nama bagi seseorang yang tertentu. Jadi adakah kalimah Zaid merujuk kepada kepala Zaid, ataupun dia merujuk kepada sebahagian Zaid, daripada kepala sampai ke badan? Lepas tu kalimah ya daripada tengah sampai ke kaki contohnya. Adakah juzuk-juzuk tu menunjukkan kepada sebahagian Zaid? Dia memberi faham akan sebahagian Zaid? Tak ada kan? Jadi lafaz-lafaz yang macam tu disebut sebagai lafaz mufrad.
Lafaz-lafaz yang mana juzuk-juzuk dia kita akan keluarkanlah, kita akan ceraikan dia. Bagi ada nampak juzuk-juzuk dia kat sini, zai, ya dan juga dal. Juzuk-juzuk tersebut dia tidak menunjukkan kepada sebahagian makna zaid. Itu mufrad. Murakkab pula, wal murakkab huwa ma yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu ka baiti zaidin. Murakkab iaitu lafaz yang juzuknya menunjukkan atas juzuk makna. Lafaz yang juzuknya menunjukkan atas juzuk makna bagi lafaz tersebut. Sebab kita ada lafaz, kita kena ingat kita ada lafaz dan kita ada makna. Lafaz dia mengandungi makna. Jadi kita ada lafaz dan kita ada makna. Juzuk-juzuk lafaz ni menunjukkan sebahagian kepada juzuk makna. Contohnya dia bagi bait Zaid, rumah Zaid. Jadi sekarang ni kalau kita cuba ceraikan, dia akan jadi apa? Bait dan juga Zaid. Kan? Baitu Zaidin maknanya rumah kepunyaan Zaid. Itu makna Baitu Zaidin. Lepas tu bila kita ceraikan lafaz tersebut, lafaz yang murakkab tadi, bait dengan Zaid tu, kita dapatlah satu juzuk dia iaitu bait dan satu juzuk lagi iaitu Zaid. Jadi sebahagian jadi juzuk lafaz Baitu Zaidin tu, kita ambil satu juzuk dia bait, dia menunjukkan kepada sebahagian makna. Dia menunjukkan kepada sebahagian makna iaitu bait. Bait menunjukkan kepada rumah, tempat kediaman. Lepas tu Zaid menunjukkan kepada syakhs, orang yang tertentu tadi. Jadi juzuk-juzuk ni merujuk kepada sebahagian makna. Juzuk-juzuk ni merujuk kepada sebahagian makna Baitu Zaidin. Maka dinamakan sebagai lafaz murakkab. Jelas tak? Dalam mantik pun benda yang samalah. Dalam mantik pun kita mengaji benda ni. Cuma kena bezakan lah, kalau dalam nahwu pun ada kita sebut mufrad. Kan? Dalam nahwu saja mufrad ada 3. Mufrad dalam bab alamat-alamat i'rab, mufrad dalam bab mubtada khabar, dan mufrad dalam bab idhafah dengan munada. Jadi ada 3 mufrad makna yang berbeza. Sini mufrad makna lain pula. Okey. Ada yang tak jelas? Ya. Tak jelas bagi tahu, mungkin boleh ulang ataupun bagi contoh-contoh yang lain. Baik. Kemudian wal lafzul musta'mal al mufradu yusamma kalimatan wa hiya thalathatu aqsamin. Dan lafaz musta'mal yang mufrad, lafaz musta'mal yang mufrad dinamakan kalimah, dinamakan sebagai kalimah. Dan kalimah itu ada tiga bahagian. Ada 3 bahagian, isim, fi'il dan juga huruf. Ini samalah macam nahwu kita mengaji ya. Ini lafaz musta'mal tu, tapi lafaz musta'mal yang mufrad. Lafaz musta'mal yang mufrad kita ada disebut juga sebagai kalimah, dan dia ada 3 bahagian, isim, fi'il dan juga huruf. Jadi apa makna isim, apa makna fi'il dan juga apa makna huruf, rasanya semua maklum kan dari sisi antum semua, tapi kita baca jugalah. Yang pertama, al-ismu wa ma yadullu ala ma'nan fi nafsihi wa lam yaktarin bi zaman mislu Zaid. Isim iaitu lafaz yang menunjukkan ataupun kita kalimah yang menunjukkan atas makna pada dirinya, pada diri kalimah tersebut. Dia menunjukkan pada makna dan dia tidak ada petunjuk masa, dan dia tidak berserta dengan masa. Maknanya isim dia
dia ada satu petunjuk je lah, petunjuk makna. Isim dia memberikan satu makna dan dia tidak ada petunjuk masa di situ. Seperti Zaid. Zaid. Jadi kita tidak faham masa kat situ. Kita hanya faham satu makna. Adapun fa'il wa huwa ma yadullu ala ma'nan fi nafsihi wa iqtarana bi zamanin. Mislu daraba. Fa'il iaitu kalimat yang menunjukkan atas makna pada dirinya dan berhubung ataupun disertai dengan masa. Jadi fa'il dia ada dua petunjuk. Yang pertama petunjuk makna, makna hadas, makna bagi satu perbuatan, dan yang kedua makna masa. Dan masa tu terbagi kepada tiga lah, sama ada masa lalu, masa sekarang ataupun masa akan datang. Imma al-madi ataupun al-hadir ataupun al-mustaqbal. Jadi bila kita dengar fa'il, kita faham makna satu dan kita faham satu lagi masa ada bersama dengan makna tersebut. Seperti daraba, maknanya telah memukul. Jadi kita faham perbuatan itu telah berlaku. Al-harf wa huwa ma la yadullu ala ma'nan fi nafsihi bal fi ghairihi mislu fi. Adapun huruf iaitu kalimat yang tidak menunjukkan atas makna pada dirinya. Kerana diri huruf tu dia tidak menunjukkan atas makna. Dia ada makna tapi makna dia tidak zahir kecuali apabila ia berhubung dengan yang lain. Barulah kita boleh letakkan fi tu makna apa? Makna ta'liliyah ke, makna zarfiyah ke. Contohnya Allah Taala sebut apa ni, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Jadi fi sabilillah, fi itu fi apa? Jadi ada yang mentafsirkan fi di situ adalah fi ta'liliyah, dengan makna kerana. Jadi kita faham kat situ bila dia dah bergabung, dah ditarkibkan, dah disusun dengan kalimat-kalimat yang lain. Tapi fi saja kita tak boleh nak terjemah. Itu yang kita duk terjemah di dalam itu, kita ambil fi, kita terjemahkan kita letak makna, kita ambil makna ketika mana fi itu dah bergabung dengan kalimat-kalimat yang lain. Jadi adalah makna. Jadi kita ambil makna tu yang kita duk sebut kat orang. Jadi secara mudahnya untuk orang permulaan ni kita di maksudnya di dalam. Tapi bila mengaji lagi ada jumpa benda-benda lain lagi, ya kan. Dan itu secara mudah untuk orang baru mengaji. Seperti fi. Baik. Habis. Same fa'il juga huruf. Isim. Okey. Kemudian dikata wal murakkab yanqasimu ila qismain. Dan murakkab tadi lafaz mufrad. Lafaz musta'mal yang mufrad terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu isim, fa'il dan juga huruf. Dan murakkab pula terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama murakkabun mufid dan yang kedua murakkabun ghairu mufid. Ada murakkab mufid, maknanya dia lafaz-lafaz ataupun kalimat-kalimat yang tersusun dan kalimat-kalimat tu memberi faham. Dia memberi faham, dia tidak tergantung ayat dia. Itu maksud mufid. Adapun murakkab ghairu mufid, dia tersusun daripada beberapa kalimat tapi dia tidak memberi faham, dia tergantung, kan. Jadi ada dua. Jadi yang pertama yang memberi faham dan dia tidak tergantung itu dinamakan kalam, dan yang tergantung tu dinamakan tidak dinamakan kalam, hanya dinamakan kalim, kan. Murakkabun mufid wa huwa ma yahsunu sukutu alaihi.
lafaz yang baik ataupun elok diam atas lafaz tersebut, atas lafaz murakkab tersebut. Maknanya diam orang pada ketika tu bila dia sebut satu lafaz murakkab itu dikira elok, dikira sebagai baik. Tapi kalau sebaliknya, maknanya itu tak baiklah, maknanya dia tidak mufid. Contoh dia jaa Zaidun, telah datang Zaid. Jadi jaa Zaidun dinamakan sebagai yusamma kalaman. Wa murakkabun ghairu mufidin wa huwa ma la yahsunu sukutu alaih. Lawan bagi murakkab mufid itulah mislu qulamu Zaid. Qulam Zaid. Apa dia qulam Zaid? Budak Zaid. Itu budak Zaid apa? Jadi kita tak ada isnad. Kita tak ada isnad. Jadi kepahaman kita terhadap satu kalam tu bila ada isnad. Bila ada kita sandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Wal kalamu la yatarakkabu min aqal min kalimatain. Wal kalamu la yatarakkabu min aqal min kalimataini. Sekejap. Apa pembahagian? Teringat apa ni dalam mantik tu. Bila tengok balik apa ni pembahagian kalimah kepada pembahagian kalimah kepada 3 tu, kalimah isim fa'il huruf tu, ingat dalam kitab Kawakib. Dalam kitab Kawakib tu dia ada bahaskan lah. Benda tu dia ada juga disebut dalam mantik, iaitu berkaitan dengan taksim, berkaitan dengan taksim. Adakah taksim kalimah kepada isim, fa'il dan juga huruf, adakah disebut sebagai taksim juz'i kepada kuli, daripada kuli, ataupun taksim juzuk daripada kul, dan juga apa perbezaan taksim tersebut. Apakah taksim juz'i daripada kuli dan juga taksim juzuk daripada kul. Jadi antara beza dia kalau kat sini dinamakan taksim juz'i daripada kuli ya. Bukan taksim juzuk daripada kul. Kalau taksim juz'i daripada kuli, maknanya kita boleh sebut isim adalah kalimah, fa'il adalah kalimah, huruf adalah kalimah, semua boleh. Tapi kalau taksim juzuk daripada kul, contoh dia kita kata air tu adalah oksigen dan hidrogen. Betul? Oksigen dan hidrogen. Kita tak boleh kata oksigen adalah air, hidrogen adalah air, tak boleh. Tapi kita kena sebut dua-dua, semua sekali. Sebab air tu adalah gabungan dua-dua tu. Air adalah gabungan kepada kedua-dua benda tersebut. Dan berbeza dengan taksim juz'i daripada kuli, yang kita boleh sebut isim kalimat, fa'il kalimat, huruf kalimat. Tapi taksim juzuk daripada kul tak boleh. Kita kena sebut semua sekali. Seperti motor, kita kata motor tu kan, lepas tu ada tayar, lepas tu ada rantai, ada enjin. Itu juzuk-juzuk dia. Jadi himpunan juzuk-juzuk tu jadi motor. Jadi kita tak boleh kata tayar tu adalah motor, enjin adalah motor, tak boleh. Tapi semua sekali tu adalah motor. Jadi dia kena sebut semua. Jadi dia tak boleh letak lafaz imma kalau taksim juzuk daripada kul. Jadi sebab apa di benda ni dibahaskan dalam mutamimah, dalam kawakib, sebab dia kritik lah. Sebab tu kita tengok musannif, pengarang kitab mutamimah, dia tukar. Kan kalau dalam matan Ajrumiyah kan dia kata al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wada'i.
Wa aqsamuhu. Aqsamuhu tu aqsam apa? Wa aqsamuhu dhamir kembali kepada kalam. Kembali kepada kalam. Lepas tu aqsamu, mana aksam kalam tu ada pembahagian kalam tu 3, isim, fi'il, huruf. Tapi dalam mutamimah dia kata apa? Dia tukar. Dia sebut kalimah. Sebab tu dia kritik kat situ. Kalau kata kalam, kalau nak kata kalam dengan isim, fi'il, huruf. Ini taksim apa dia kata? Ini bukan taksim kul apa ni juz'i daripada kuli, dia bukan juga juzuk daripada kul. Lepas tu dia sebut apa wajah dia kata bukan. Kenapa orang kata bukan dua-dua? Tu boleh tengok dalam apa? Apa ni kawakib. Sebab isim bukan kalam. Isim saja boleh kata isim adalah kalam. Fi'il adalah kalam. Tak boleh. Dia tak boleh kata macam tu. Baik. Teruskan saja tu nak apa ni murajaah, mengingat balik. Wal kalamu, sambung, wal kalamu la yatarakkabu min aqalla min kalimatani abadan. Dan kalam, satu kalam itu dia tidak tersusun daripada kurang daripada 2 kalimat. Dia tidak tersusun daripada kurang daripada 2 kalimat. Maknanya sekurang-kurangnya mesti ada 2 kalimat. Mesti ada musnad dan juga musnad ilaih. Kan? Fa idza ra'aita lafzan mufradan, apabila kamu melihat lafaz mufrad, itu lafaz yang tunggal, qad dalla ala ma'nan yahsunu sukutu alaihi. Kamu lihat satu lafaz yang mufrad yang menunjukkan atas satu makna yang apa ni elok diam ke atas lafaz tersebut, fahmilhu ala tarkib takdiri, maka tanggunglah lafaz tersebut atas tarkib yang ditakdirkan, yang diandaikan. Apa dia tarkib takdiri? Wa huwa, tarkib takdiri itu antakuna hunaka kalimatun, bahwasanya di sana ada kalimah muqaddaratun, kalimah yang ditakdirkan, yang diandaikan, lam tulfaz, tidak dilafazkan, walakinnaha malhuzatun, tetapi ia kata apa, di malhuzah, diperhatikan ataupun diniatkan pada kalam, ataupun dilihat pada kalam. Wal muqaddar fin nahwi kal malfuzi, dan apa yang ditakdirkan pada nahu atau hukum dia tu seperti yang dilafazkan. Contoh dia macam mana? Kita nak tengok dia lafaz mufrad, tapi lafaz mufrad tu walaupun dia sebut lafaz mufrad, tapi diam kita bila menyebut satu lafaz mufrad tu elok, baik, dia tidak dikira sebagai tergantung. Jadi bila kita jumpa macam tu satu lafaz dia mufrad tapi dia tak dikira sebagai tergantung, maka waktu tu kita tanggung lafaz tersebut atas apa ni tarkib takdiri. Contohnya kalimat kum. Semislu kum. Jadi kum mufrad. Makna dia apa? Fa maknahu kum anta. Jadi kan ada dua tu. Ada murakkab. Fayakunu murakkaban fi takdir, maka adalah kafas kum tadi dia murakkab, dia tersusun pada takdir, tersusun daripada dua kalimat. Wa in kana fi zahir annahu mutakawwinun min kalimatin wahidah wa hiya kum. Walaupun pada zahir ia terbentuk daripada satu kalimat, iaitu kum. Kemudian dia kata wasuwarul mumkinah li tarkibil kalam situn. Dan apa ni gambaran yang mungkin untuk kalam yang tersusun tu ada 6. Maksudnya bagi satu kalam yang tersusun tu ada 6 gambaran. 6 gambaran bentuk susunan tu. Kita tengok macam mana. Li'annal kalimah salah satu aqsam, kerana kalimat ada 3 bahagian, terbagi ada 3 bahagian, isim, fi'il dan huruf. Falau dhammamna ba'daha ila ba'din fasayuntij sita suwarin. Jadi kalau kita
gabungkan sebahagiannya kepada sebahagian yang lain, maka akan menatijahkan 6 gambaran. Yang pertama isman mislu zaidun qa'im, yang kedua fi'lan mislu daraba yadribu, yang kedua harfan mislu filam, filam, yang keempat ismun wa fi'lun mislu qama zaidun, yang kedua ismun wa harfun mislu zaidun fi, yang keenam fi'lun wa harfun mislu ma qama. Dia susun je dulu dan dia buat kemungkinan yang boleh. Apa kemungkinan yang boleh dia susun. Lepas tu sekali dia keluarkan apa yang tak boleh. Ini salah satu cara ulama' lah. Apa ni, mereka akan kumpulkan dulu. Mereka akan kumpulkan dulu, lepas tu ambil yang mana yang boleh. Maknanya apakah yang kita kata gambaran-gambaran ataupun berapa kita boleh bahagikan daripada apa yang ada ni, poin-poin yang ada ni kita boleh jadikan apa, berapa gambaran. Jadi mana yang boleh dia akan cuba buat. Lepas tu baru tengok pada realitinya ada yang mana kan, ataupun yang mana yang boleh. Cuma ni sekadar kita susun saja dulu. Kemudian dia kata wa kulluha la tadullu ala ma'nan yahsunu sukutu alaihi illa suratu al-ula wa suratu rabi'ah faqat. Jadi semuanya tidak menunjukkan atas makna yang elok diam ke atasnya, kecuali surah yang pertama dan juga surah yang keempat. Ataupun illa suratal ula wa suratal rabi'ah faqat. Jadi surah yang pertama, gambaran yang pertama dan juga gambaran yang keempat. Apa dia? Dua isim. Betul, zaidun qa'imun, dan juga isim dan juga fi'il, iaitu qama zaidun. Adapun yang lain tak boleh. Dia kata hak lain-lain tu la yahsunu sukutu alaih. Fa aqallu ma yatarakkabu minhul kalam huwa isman aw fi'lun wa ismun. Jadi sekurang-kurang lafaz yang tersusun kalam daripada lafaz tersebut ada dua, iaitu isman, sama ada tersusun daripada dua isim, ataupun fi'lun wasmun, ataupun tersusun daripada satu isim dan satu fi'il. Wa huna iskalan ala hasri suwari ta'allufil kalam bil ismaini wal fi'li ma'al ismi bil ismaini wal fi'li ma'al ismi huma wa ma'al ismi huma. Jadi di sini ada dua iskal. Iskal terhadap apa? Iskal terhadap kita terhadap menghasarkan, ataupun iskal terhadap sakat lah. Iskal kerana kita menghasarkan pada masalah menghasarkan tersusunnya dua mengsakatkan gambaran tersusunnya kalam itu dengan dua isim, ataupun satu isim dan satu fi'il. Apakah dua iskal tu? Huma awalan biharfin nida ma'al munada. Yang pertama huruf nida serta munada. Contoh dia taqulu ya zaidu, ya zaidu, fayufhamu ma'nan tam, maka difahami makna yang sempurna daripada kalimah ya zaidu ni. Wa huwa annaka tunadi ala syakhsin ismuhu zaid, iaitu kamu memanggil seseorang yang namanya Zaid. Fayakunul kalam qad ta'allafa min harfin wasmin ma'a annakum rafattum qabula hadhihi surah famal jawab. Jadi kalimat ya zaidu memberikan difahami satu makna yang sempurna. Kita yahsunu sukun alaih, iaitu perkataan tu menunjukkan ke atas seseorang yang nama dia Zaid. Cuma sekarang ni kalam ini tersusun daripada huruf dan isim, sedangkan dia kata kamu tolak daripada menerima gambaran ni, surah ni. Surah tersusunnya isim dan juga huruf. Jadi apa nak jawabnya?
Itu yang pertama, itu iskal yang pertama, dia tak jawab lagi. Yang kedua, saniyan qad tas'alu syakhsan. Terkadang kamu bertanya kepada seseorang, qailan, hal keadaan kamu berkata, hal qama Zaidun, adakah Zaid telah berdiri? Fayaqulu laka ma qama. Jadi orang tu pun jawab ma qama. Ma qama tersusun daripada huruf dan juga fi'il. Fayadullu ala ma'nan mufid. Maka perkataan ma qama itu menunjukkan atas makna yang mufid. Yang memberi faham. Wa huwa nafyu al-qiyam anhu. Iaitu menafikan qiyam daripada Zaid. Wa alaihi yaqumu ma qama kalaman mufidan. Jadi apa ni, atas ini takrir perkataan ma qama itu merupakan kalam yang mufid. Ma'a annakum rafattum qabula hadhihi surah a'nil fi'la wal harfa. Sedangkan kamu menolak menerima gambaran ini, iaitu susunan fi'il dan juga huruf. Fama jawab? Dia apa jawapan kamu? Wal jawabu anil iskalil awal. Jadi dia nak jawab iskal pertama dan iskal yang kedua. Wal jawabu anil iskalil awal huwa anna harfa ya qad naba manabal jumlah. Ay halla mahallaha. Wahya unadi. Jadi jawapan yang pertama, iaitu ya Zaidu tadi, dia kata huruf ya, dia kata telah mengambil tempat jumlah. Dia telah menggantikan tempat jumlah. Yang ni dia telah mengambil tempatnya. Apa jumlah tersebut? Wahya al-jumlah itu unadi. Fahuzifal fi'lu ma'a fa'ilihi unadi. Maka dihazahkan fi'il berserta fa'ilnya. Jadi unadi, fi'il, dalam tu ada dan fa'ilnya domir mustatir wujuban takdiruhu ana kan. Hazaf. Huzifal fi'lu ma'a fa'ili unadi. Wa uqima maqam maqamahu ya. Dan diletakkan ya pada tempatnya. Jadi unadi itu buang, letak ya. Fahina izin la takunu ya Zaidu qad dalat ala ma'nan mufid li wahdiha. Jadi maka pada ketika itu, ketika mana fi'il itu telah dihazaf dan digantikan dengan ya, maka tidaklah perkataan ya Zaidu itu telah menunjukkan atas makna yang mufid secara bersendirian, kan, secara tunggal. Tak. Bal li annaha ishtamalat 'ala al-muqaddar, bahkan kerana ia mengandungi mengandungi sesuatu yang ditakdirkan. Wa huwa unadi. Ada kalimat yang ditakdirkan, iaitu unadi. Wahya tarji'u ila suratir rabi'ah. Jadi surah ni wahya surah ni tarji'u ila suratir rabi'ah, kembali kepada surah yang keempat. A'ni tarakkubal kalam min fi'lin wasmin, iaitu tersusunnya kalam daripada fi'il dan juga isim. Yang kedua, wal jawab anil iskal tsani, jawab daripada iskal yang kedua, huwa anna hunalika kalimatan mustatiratan ay makhfiyatan tuqaddaru fil kalam. Iskal yang kedua, iaitu maqama tadi, dia kata bahawasanya di sana ada kalimah yang tersembunyi. Tersembunyi, mustatirah, maksudnya makhfiyah, tersembunyi, tuqaddaru fil kalam, yang ditakdirkan di dalam kalam. Wahia, kalimah tersembunyi itu maqama huwa. Huwa tu domir mustatir, kan, alladhi ya'udu ala Zaid. Jadi kalimah mustatirah itu adalah huwa, itulah domir tu yang ya'udu ala Zaid, yang mana ia kembali ke atas Zaid. Fatakunu maqama, maka adalah ibarat maqama itu murakkabatan min qama ma'a huwa. Jadi maqama itu dia adalah tersusun daripada qama dan juga huwa. Qama serta dengan huwa.
Ai tarakkubul kalam min ismin wa fi'lin wa hiya suratul rabi'ah, iaitu tersusunnya kalam daripada tersusunnya kalam daripada isim dan fi'il, iaitu ianya adalah surah yang keempat juga. Surah yang keempat. Tadi pun surah yang keempat juga. Jadi itu jawab iskal dia. Itu jawab iskal. Tapi daripada mana datangnya iskal ni? Jadi jawabnya fasababul iskal huwa adamu mulahadhatil muqaddar wan nazar ilal malfuz faqat. Jadi sebabnya adalah, sebab iskal pertama dan kedua ini adalah kerana tidak melihat, tidak memerhatikan lafaz yang ditakdirkan. Tidak memerhatikan lafaz yang ditakdirkan, wan nazaru ilal malfuzi faqat, dan melihat kepada lafaz yang dilafazkan sahaja, yang disebut sahaja. Wa huwa ghairu salim. Wa huwa ghairu salim. Terima apa? Jadi tak salim lah benar ni. Salim tak ada. Walau lam nanzur ilal muqaddar la lazima an yunshi al kalam bil mufrad mislukum. Kalaulah kita tidak melihat kepada muqaddar, nescaya lazimlah bahawa an yunsha'ul kalam, lazimlah bahawasanya diinsyakan ataupun dibuat satu kalam tu dengan mufrad. Kalau macam tu bolehlah kita buat satu kalam tu, satu jumlah yang mufidah dengan mufrad. Mislukum, seperti kum. Wa dzalika la yasih li'anna al-kalam huwa al-murakkab fa kaifa sara murakkaban bila tarkib. Jadi kalau kita tak lihat kepada muqaddar, jadi bolehlah kita buat satu kita buat satu kalam dengan mufrad. Kum saja. Hanya kum sahaja. Jadi tak sah. Wa dzalika, dan yang demikian itu kita insyakan kalam dengan mufrad, dengan mufrad tu tidak sah. Sebab apa? Sebab kalam wal murakkab. Sebab kalam tu dia tersusun daripada dua kalimat sekurang-kurangnya. Jadi macam mana kita kata dia murakkab? Bila kita sebut kalam kan, dia murakkab tapi tak ada tarkib. Tak? Dia akan jadi macam tu. Dia murakkab tapi tak ada tarkib. Macam mana boleh tak ada tarkib tapi panggil murakkab? Dia mesti ada tarkib baru kita boleh panggil dia murakkab. Sebab kum tu dia murakkab tu. Dia murakkab daripada dua, cuma satu lagi dia satu lagi ada dalam tu. Ada kalimah yang tersembunyi, kan? Iaitu ada kum anta, ada dhamir mustatir wujuban kat situ. Jadi kalau kita kata satu saja, kum tu adalah satu, maknanya dia tak murakkab. Tapi kita kata kum tu kalam. Bila sebut kalam ni murakkab. Sekurang-kurangnya syarat sebut kalam kan, dia mestilah murakkab, al-lafzul murakkabu. Tapi macam mana kum kita kata dia kalam tapi dia tak murakkab? Tu dia kata iskal kat situ. Sebab tu dia kata ghairu salim. Nampak kan dia punya iskal kalau kita tak tengok kat situ. wala lazima aidan dan lazim juga an na'uddal harfa liwahdihi kalaman wa huwa batil. Boleh juga kita dan lazim juga bahawa kita boleh mengira satu huruf tu secara bersendirian, bersendirian secara tunggal kalaman. Kita kata dia kalam. Wa huwa batil.
Dan itu adalah batil lah. Maknanya apa ni, kita adul harf liwahdihi, kalam itu batil. Seperti mislu antus ala hal qama zaidun, seperti bahawa kamu ditanya adakah Zaid telah berdiri, fataqulu kalla, maka kamu kata kalla. Fakalla afadat ma'nan yahsunu sukutu alaihi li'annaha dalat ala muqaddar wa taqdirul kalam huwa kalla ma qama zaidun. Seperti kamu ditanya hal qama zaidun, maka kamu kata kalla. Jadi kalla tu menunjukkan atas makna yang yahsunu sukut alaih, kerana ia menunjuk atas muqaddar. Takdir kalam kalla ma qama zaidun. Jadi kalaulah kita tidak mulahazah muqaddar tadi, dah hanya melihat kepada malfu saja, jadi kita boleh kira kalla ni satu huruf saja ni, kita boleh kata dia kalam. Kita boleh sebut dia kalam. Kalla tu saja, sebagai satu huruf secara tunggal, itu adalah kalam. Jadi itu adalah batil. Fafham, maka hendak ambil fahamlah oleh kamu. Ta'liqatun 'ala nas. Boleh faham? Fa amma aqsamul kalam, kata hadza syuru'un fil babil awal min abwabi usulil fiqh. Jadi sebelum ni dia sebutkan abwab usul fiqh, aqsamul kalam, al-amru wan nahyu dan sebagainya. Jadi ini dia kata ini adalah mula pada menerangkan bab yang pertama. Musannif dia kataan wa amma aqsamul kalam ni, ini adalah permulaan masuk pada bab yang pada menerangkan bab yang pertama min abwab usulil fiqh, daripada bab usul fiqh, bahawa aqsamul kalam itu pembahagian kalam, min haitsu ma yatarakkabu minhul kalam, daripada sudut lafaz-lafaz yang tersusun daripadanya kalam. Daripada sudut lafaz-lafaz yang tersusun daripadanya kalam. Sebab kalam dia akan terbahagi kepada beberapa pembahagian. Kita akan tengok nanti kalam dia terbahagi kepada beberapa pembahagian. Jadi ini pembahagian yang pertama lah. Pembahagian yang pertama iaitu kalam dari sudut tarkib dia. Daripada sudut tarkib, daripada sudut susunan dia tersusun daripada isim dan fa'il, ataupun isim dan isim. Itu sekurang-kurangnya, kan. Nanti ada pembahagian lain pula, terbahagi kepada hakikat dan juga majaz apa semua nanti itu. Itu pembahagian yang lain. Kemudian kata dia fa aqallu ma yatarakkabu minhul kalam isman. Maka sekurang-kurang juzuk ataupun lafaz yang tersusun daripadanya kalam adalah dua isim. Seperti Zaidun qa'im. Zaid satu isim, qa'im satu isim, mubtada khabar. Au ismun wa fa'ilun, ataupun isim dan juga fa'il. Mislu qama Zaidun, qama fa'il, Zaidun isim. Mana musnad, mana musnad ilaih. Mana musnad ilaih dekat qama Zaidun. Nak balik. Mana musnad ilaih. Qama Zaidun. Musnad dia musnad qama musnad ilaih Zaidun. Kalau Zaidun qaimun, Zaidun musnad ilaih qaim
apa ni musnad. Okey. Ahsanta. Fatahallahu alaih. Jadi Zaidun musnad ilaih, qaim tu musnad. Qama Zaidun sama juga. Zaidun tu musnad ilaih, qama tu musnad. Musnad ilaih mesti isim. Musnad ilaih mesti isim. Batu musnad ilaih antara alamat-alamat isim. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lilis min tamyizun hasal. Musnad kat situ maksudnya musnad ilaih bil isnad, maksudnya al isnad ilaih. Musnad ilaih ni apa ni, benda yang kita nak sandarkan sesuatu kepadanya. Dia mesti isim. Dia mesti isim. Kalau dalam mantik sebut apa? Apa ni Ajanin? Qama Zaidun. Qama sebut apa? Zaidun sebut apa? Al-Jarangi. Al-Jarangi. Apa dia? Dua? Apa tu? Kapai dah matan sulam. Adenin. Aden. Maudhu' dengan mahmul. Mana satu maudhu', mana satu mahmul? Maudhu' mubtada' apa maudhu' mubtada' mahmul khabar. Anda tanya kat qama Zaidun tu, mana maudhu' mana mahmul? Ahsanta. Allahu alaik. Qama mahmul, Zaidun maudhu'. Jadi maudhu' tu kalau dengan musnad ilaih tu kita panggil dia musnad ilaih kan. Mahmul tu musnad. Tapi kalau dalam nahwu kita panggil mubtada' khabar. Dan kalau kata yang lain mahkum alaih dengan mahkum bihi. Mahkum alaih itu mubtada' ataupun maudhu', mahkum bihi itu khabar. Okey. Au ismun wa harfun, ataupun isim dan huruf, mislu ya Zaidu. Ini pandangan musannif pandangan musannif apa ni Imamul Haramain kan. Dia sebut isim dan juga huruf. Jadi sekurang-kurang lafaz ataupun kalimat yang tersusun daripada kalam daripada dua isim, ataupun isim dan fi'il, ataupun isim dan huruf. Lepas tu dia bagi contoh apa? Ya Zaidu. Dan yang satu lagi au fi'lun wa harfun, ataupun fi'il dan juga huruf, seperti ma qama. Sebab tu tadi yang kita baca tadi sebenarnya nak jawab masalah ni tak? Dia nak jawab apa yang disebut oleh musannif ni. Sebab tu dia kata hadza dhaifun, ini dhaif. Wal mu'tamad anna hadhihi surata tarji'u ila ismin wa fi'lin. Mu'tamadnya gambaran ini iaitu isim dan huruf ini kembali kepada surah yang keempat tadilah, iaitu isim dan juga fi'il. Li'anna ya naibatun anil fi'li, kerana ya itu ganti daripada fi'il ma'a fa'ilihi, ganti daripada fi'il serta fa'ilnya. Wa takdir ad'u Zaidan au unadi Zaidan. Itu dia punya takdir dia. Au fi'lun wa harfun, ataupun fi'il dan juga huruf, contohnya maqama. Wa hadha dhaifun aidan, ini pun dhaif juga pandangan ni. Li'annahu mabniyun ala adami addid dhamir al-mustatiri fi qama kalimah. Kerana
pandangan ini terbina di atas ketiadaan mengira dhamir yang tersembunyi pada kalimah koma itu sebagai satu kalimat. Dia tak kira dhamir itu, tak kira. Kalau kira ada isim lah satu lagi. Wal mu'tamad annahu yu'addu fil kalam. Fatarji'u hadhihi surah ila ismin wa fi'lin. Jadi mu'tamadnya dhamir tadi tu dikira dalam kalam tu. Dalam perkataan ma qama itu. Maka kembalilah gambaran ini kepada isim dan juga fi'il. Susunan isim dan fi'il. Walau lam na'udda ad-dhamira al-mustatira kalimatan, kalau kita tidak membilang dhamir mustatir itu sebagai kalimat, la lazima annakum kalamun binudid dhamir al-mustatir, maka lazimlah bahwasanya perkataan kum itu kita akan kata dia kalam tanpa dhamir mustatir. Lazim kalimah kum itu adalah kalam, bukan satu perkataan. Kita ada satu perkataan yang memberi faham tapi tanpa ada dhamir mustatir. Fayakunul kalam qad ya'ti ghaira murakkabin, maka adalah kalam itu dia datang dalam keadaan dia tidak tersusun daripada beberapa kalimat, hanya satu kalimat saja. Bal yata'allaf min fi'lin faqat, bahkan dia tersusun daripada fa'il sahaja. Wa hadha mardud. Ini tertolaklah. Sebab kita kalam ni, syarat nak disebut kalam ni mestilah dia tersusun. Tiba-tiba kita kata kum itu kalam tapi tak tersusun, hanya satu perkataan sahaja. Jadi mardud, dia tertolak. Seolah kita kalam itu seolah kita kata kalam itu tersusun. Lepas tu kum adalah kalam. Lepas tu kum tak tersusun, tapi kita panggil dia kalam juga. Fahadha huwa taqsimul awal lil kalam. Ini adalah taksim yang pertama bagi kalam. Wa taqsimuhu min haitsu ma yatarakkabu minhu, iaitu taksim pembahagian kalam dari sudut kalimat yang tersusun, juzuk ataupun juzuk yang tersusun kalam itu daripadanya. Wa khulasatuhu, khulasahnya, kesimpulannya, anna aqalla adadin minal kalimat yatarakkabu minhul kalam huwa isnani fi surataini, ismaini wa fi'lin wasmin. Khulasahnya, sekurang-kurang jumlah kalimat yang tersusun daripadanya kalam ada dua di dalam dua gambaran, iaitu tersusun daripada dua isim dan tersusun daripada, iaitu isim-isim, dan tersusun daripada fa'il dan juga isim. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan?